Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah. Hari ini hari Rabu bersamaan 14 Julai 2021, pengajian pukul 3 petang iaitu Asas Nahwu dan Sharaf surah Al-Mulk ayat yang ke-9. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Makcik Nik Norizan, Ibu Siti Jumarah, Ibu Maslina, Ibu Habibah, Ibu Jasrina, Cikgu Saiful, semuanya Masya Allah Tabarakallah. Ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, sambung ayat yang ke-9 daripada surah Al-Mulk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير صدق الله العظيم. Ibu Maslina, Ibu Maslina tertekan apa tu? Nah, jadi Ibu Maslina is presenting tu macam mana saya dapat tu? Ibu Maslina tekan apa ke? Okey, tak apa. Ibu ayah semua nampak dekat masing-masing punya skrin macam mana? Nampak warna biru ni ke? Nampak warna biru ke ataupun nampak presenting Ibu Maslina? Boleh komen? Nampak warna biru. Nampak biru, okey. Nampak biru, insyaAllah. Saya tak nak adjust. Okey, insyaAllah ya. Okey, pertama sekali pada qalu ibu ya. Qalu ini adalah fi'il madhi ya. Qalu ni fi'il madhi, kita dah biasa sangat jumpa. Cuma kita ulang kaji balik ibu ayah ya. Kita ulang kaji balik. Sekejap ya. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Aisyah, Alhamdulillah. Tadi siapa lagi biar tadi? Tadi Ibu Nurmala, Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Ibu yang nampak qalu tu kan? Qalu tu dekat kotak berapa? Qalu tu kotak yang ketiga. Dalam bahasa Arab kita ada fi'il qala yaqulu. Kita ulang kaji balik Ibu ayah ya. Kita dah biasa jumpa tapi kita ulang kaji balik. Kerana ada ibu-ibu yang baru ikuti pengajian. Jadi siapa yang dah biasa jumpa, ini adalah ulang kaji. Siapa yang jarang jumpa, siapa yang baru jumpa, ini belajarlah insyaAllah ya. Sekejap saya tulis sekejap. Saya tak sempat tulis dekat laptop tadi. Tak apa. Sekejap ya. Kita ada qala yaqulu.
dan kita ada qala yaqilu. Yaqilu qailulah. Okey. Okey, ibu ayah yang dirahmati Allah Taala, tengok saya bagi ni ya. Nampak tu kan? Kita ada qala yaqulu qawlan dan ada qala yaqilu qailulatan. Kau tengok atas ni. Atas ni pun qala, bawah pun qala fi'il madhinya. Tapi atas ni qala mudhari'nya yaqulu. Yang bawah ni qala mudhari'nya yaqilu. Kalau qala yaqulu terjemahnya berkata. Kalau qala mudhari'nya yaqilu maksudnya apa? Tidur sekejap waktu tengah hari. Tidur sekejap di waktu siang dipanggil qailulah. Masdarnya qailulah. Kalau qala yaqulu masdarnya qaul, qaulan, berkata. Berkata ya. Qala yaqilu qailulatan maksudnya tidur sekejap waktu tengah hari, waktu siang. Okey, ibu ya, siapa yang baru tahu ada dua. Qala yaqulu, ada qala yaqilu. Qala ni ada dua. Siapa baru tahu komen baru, siapa ulang kaji, komen ulang kaji. Pasal saya pernah terangkan sebelum ni, dulu pernah terangkan. Okey, bagus, saya terima ulang kaji ya. Baca Wahab baru, yang lain ibu ya. Ibu Aziza pun baru ya, Masya Allah. Oh, ramai baru ya. Ibu Asimah ulang kaji, Ibu Surita ulang kaji. Okey, ramai juga ulang kaji ya, yang pernah belajar ulang kajilah ya. Jadi qala yaqulu qala yaqilu. Jadi di sini ibu ya, qala yang atas, qala yaqulu. Qala yaqulu, nampak tak ada huruf waw? Ekor dia pendek pula sorry Bermakna ibu ayah, qala ni asalnya apa? Asalnya qawala. Yang qala yaqilu asalnya apa? Qala ni asalnya qayala. Ini qawala, ini qayala. Tak apalah, itu kita belajar dalam ilmu sorof. Okey, cukup kita tahu qala ini adalah, qala dalam ayat ni, qulna tu datang daripada, qalu tu datang daripada qala yang atas dengan qala yang bawah. Okey, dengan mana cakap, kata. Okey. Jadi boleh tengok ini fi'il madhi. Kotak pertama tadi qala. Kotak kedua mereka berdua berkata qala. Kotak ketiga mereka ramai lelaki berkata qalu. Cuma dalam Quran kalau kita jemput qalu macam ni, bukan lelaki saja, termasuk lelaki dan juga perempuan. Alamat internet saya masalah ke? Internet saya dah bagi gambaran. Sekejap ya. Sekejap. Oh, internet saya tinggal lagi 1 GB lagi, 1 GB lagi. Harap okey lah, insyaAllah. Harap okey lah. Okey, ibu ayah. Nampak ya? Qala, qala, qalu, qalat, qalata. Okey ibu. Sini akan jadi apa? Akan jadi qulna. Baris depan, qaf lam. Qulna. Qulna telah berkata oleh mereka ramai perempuan. Qulta telah berkata oleh kamu seorang lelaki. Qultuma telah berkata oleh kamu berdua lelaki. Qultum telah berkata oleh kamu semua lelaki. Qulti telah berkata oleh kamu seorang perempuan. Qultuma telah berkata oleh kamu berdua perempuan. Qultunna telah berkata oleh kalian ramai perempuan. Qultu telah berkata oleh saya seorang lelaki boleh, perempuan boleh. Qulna telah berkata oleh kami, 2 orang ataupun lebih, lelaki ataupun perempuan. Jadi ibu ayah qalu tadi kotak ke berapa? Ibu ayah semua? Qalu kotak ke berapa? Kotak yang ketiga. Kotak ketiga, jadi mesti ada mereka berkata. Betul tak terjemahnya ibu? Ada tak mereka? Ada tak terjemah mereka? Ada perkataan mereka tak pada perkataan pada terjemahan ibu ayah? Ada kan? Mereka berkata. Okey. Jadi qalu, fi'il mesti ada apa ibu ayah? Fi'il mesti ada apa? Setiap fi'il mesti ada apa ulang kaji balik? Fa'il, betul. Setiap fi'il mesti ada fa'il. Maka mana fa'il pada qalu ni? Mana fa'il kepada qalu? Wow, betul Ibu Maimunah. Huruf waw itu adalah fa'il kepada qalu, betul, Masya Allah ya.
Qalu bala. Okey, kalimah bala ni kita jarang jumpa ya. Bala ni kita jarang jumpa. Apa bala tu? Okey. Bala ni ibu ayah, dia adalah kita sebut dia jawab. Jawab untuk membenarkan satu huruf kita panggil huruf jawab. Huruf jawab untuk membenarkan selepas penafian. Membenarkan selepas penafian. Boleh tulis huruf jawab untuk membenarkan selepas satu penafian. Okey. Nah, itu sebenarnya agak tinggi tapi saja saya bagi pasal kita jarang jumpa bala kan. Ulang balik, huruf jawab untuk apa saya tadi? Huruf jawab untuk membenarkan selepas satu penafian. Jadi tengok ibu ya, sebelum bala tu ada tak sebarang penafian? Sebelum qalu bala tu ada tak sebarang penafian? Cuba tengok pada ayat-ayat sebelumnya. Jumpa tak apa-apa huruf nafi sebelumnya? Ada tak? Kalau ada sebut, apa hurufnya ibu Asimah? Apakah huruf nafi sebelumnya yang kita jumpa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak apa ibu, tak apa, masya-Allah ibu. Okay. Apakah huruf nafi yang kita jumpa ibu ya? Ma. Huruf nafi ma ke ibu Salma? Cuba tengok. Huruf nafi yang paling dekat ada sebelumnya, Bukan selepas sebelum. Tengok ayat sebelumnya ibu ya. Ada tak huruf nafi? Tengok betul-betul. Tak apa saya bagi masa. Saya boleh sebut tapi saya nak ibu-ibu yang fikir dulu. Cari sampai dapat. Tengok pada ayat sebelumnya. Jumpa tak? Alam, bagus Ibu Salma. Alam. Ibu Nurman betul. Alam yang lam. Lam tu. Bukan alam, lam saja. Hamzah tu istifham. Hamzah tu istifham ibu, lam saja ya. Lam saja. Okay, lam tu nafi kan? Lam tu nafi. Okey. Bahkan ibu ya, bukan bala, astagfirullahaladzim. Bala ini juga, kita boleh sebut apa tahu? Bala ini juga kadang-kadang dia datang sebagai jawab kepada istifham yang disertai nafi. Okey. Pertama, dia jawab kepada nafi. Yang kedua, ataupun dia jawab kepada huruf nafi yang ada istifham sekali. Jadi sekarang ni ibu ya, pada alam nafi saja ke nafi dan istifham? Pada alam tu. Adakah nafi saja ataupun nafi dengan istifham sekali? Dia ada dua-dua. Hamzah istifham pun ada, lam pun ada. Jadi soalan dia betul ibu, jawapan istifham dan nafi. Betul ibu Maslina ya. Jadi di situ ada istifham dan nafi. Hamzah istifham dan lam tu nafi. Jadi soalannya, tidakkah pernah datang kepada kamu kat dunia dulu pemberi peringatan? Tak ada ke datang pemberi peringatan dekat dunia dulu? Kan? Jadi jawapan qalu bala. Mereka berkata bahkan ada. Maksudnya mereka mengiyakan istifham dan nafi yang ada sebelumnya. Boleh boleh itu bala. Cuma kita tak terangkan detail lah. Cukup tahu bala tu huruf jawab saja. Huruf jawab kepada istifham dan nafi sebelumnya. Jelas tak ibu ayah untuk bala tadi? Jelas ya? Saya ulang balik. Ibu ayah tulis bala tu huruf jawab untuk nafi dan istifham sebelumnya. Nafi dan istifham sebelumnya. Boleh ya? InsyaAllah. Ini kita jarang jumpa. Rezeki ibu ayah nak kita jumpa pada hari ini. Kerana kalimah bala juga kita jumpa pada banyak tempat dalam Quran kan? Betul kan ibu ayah? Bala ni kita jumpa banyak tempat kan dalam Quran. Jadi bila kita jumpa contoh kat sini, jadi tempat-tempat lain insyaAllah perbahasannya lebih kurang ya. Qad ja'ana nadhirun. Okey. Qad ja'ana nadhirun. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, tengok sini. Qad ja'ana nadhirun. Okey. Qad ja'ana nadhirun. Ibu ayah, saya tanya ibu ayah, ja'a ni apa dia? Ja'a fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Ja'a ibu ayah? Ja'a fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Ja'a fi'il madhi. Ja'a fi'il madhi. Kita ada belajar dalam mustawa 2
Di awal-awal nota kita dah belajar dalam mustawa 2 ibu ayah, nampak yang dah belajar mustawa 2 dengan saya kursus. Nampak tak? Nampak? Qad fa'ala. Fa'ala ni fi'il madhi. Sekejap ya. Sorry. Fa'ala ni fi'il madhi. Maksud qad fa'ala. Nampak tak terjemahnya? Sesungguhnya. Sesungguhnya dia telah lakukan. Sesungguhnya. Okey, maknanya apa? Bila qad masuk pada fi'il madhi, dia akan memberi makna apa ibu ayah? Bila qad masuk pada fi'il madhi, dia akan memberi makna apa? Apa tujuan dia? Untuk takkid, betul di bawah semua, untuk takkid ataupun taukid, dua-dua boleh. Takkid boleh, taukid pun boleh. Betul ibu ya. Jadi ibu ya, cuba tengok terjemah ibu ya, pasti ada sesungguhnya. Betul tak? Ada tak sesungguhnya telah datang? Ataupun benar-benar telah datang? Ada kan? Mesti ada takkid, mesti ada penegasan. Kerana apa? Qad bila masuk pada fi'il madhi memberi makna takkid. Okey. Kerana ni ja'a ni fi'il madhi. Ibu ayah, fi'il mesti ada apa? Fi'il mesti ada fa'il kan kita dah bincang tadi? Fi'il mesti ada fa'il. Fa'il mesti apa ibu ayah? Apakah i'rab fa'il? Fa'il mesti apa? Fa'il mesti rafa'. Cuba tengok ada tak isim rafa' selepasnya? Kita jumpa kalimah nazirun, rafa'. Rafa'nya dengan dhammah. Rafa' dengan dhammah. Nazirun, rafa' dengan dhammah. Mesti timbulkan persoalan. Ibu-ibu ayah mesti belajar timbulkan persoalan. Kenapa? Kenapa nazirun ni rafa' ni Ustaz ni kenapa? Masa tu kita berfikir. Maka sesuai tak? Telah datang. Ja'a telah datang nazirun, seorang pemberi peringatan. Sesuai tak? Ja'a telah datang oleh seorang pemberi peringatan. Sesuai tak ibu ayah? Sesuai. Maka inilah fa'il kepada ja'a. Fi'il mesti ada fa'il. Setiap kata kerja mesti ada pelaku. Mesti ada orang yang buat. Jadi perbuatan datang ni siapa yang buat? Nazir, seorang pemberi peringatan yang buat. Maka ja'a dah ada, fi'il dah ada fa'ilnya. Maka sekarang ni boya, fa'il pada ja'a, adakah dhamir yang tersembunyi ataupun isim yang zahir yang nampak? Adakah dhamir yang tersembunyi ataupun isim yang zahir? Isim zahir ke dhamir? Jadi dua, satu isim dhamir, satu zahir. Ini zahir. Maksudnya zahir ni kita boleh nampak fa'ilnya. Maka tidak ada lagi dhamir huwa dalam dia, tak ada. Mana fa'ilnya bukan dhamir huwa. Fa'ilnya adalah nazir terus. Tak payah sebut dhamir huwa kembali pada siapa-siapa, tak payah. Okey? Saya ulang balik ibu ayah. Untuk fi'il, kalau fa'ilnya nampak ditulis, nampak pada tulisan, maka kita sebut fa'ilnya isim zahir. Tapi kalau fa'ilnya tak disebut, ada dalam dia, kita panggil fa'ilnya dhamir mustatir. Dhamir. Okey, untuk isim zahir, siapa yang baru tahu ada fa'il dengan nama, kita panggil fa'il tu isim zahir. Komen baru, ulang kaji, komen ulang kaji. Ini kita tak belajar dalam kursus ibu yang sangat ni. Ini kita jumpa ni dalam kelas-kelas macam ni. Bagus, Ibu Nurmala ulang kaji, Ibu Qasim baru, Ustazah baru, Ibu Maslilah baru, ulang kaji. Ramai ulang kaji, alhamdulillah, bagus ya. Okey, ada yang baru, tak apa. Acik macam memang baru, Ibu Zainab baru ya, tak apa. Negatif umur, yang lain-lain semua ulang kaji, bagus, Masya Allah, bagus, alhamdulillah. Jadi boyah ini nazir, kenapa dia rafa'? Kerana dia fa'il kepada ja'a. Selesai. Dari na ni jadi apa? Ja'a dah ada fa'ilnya, na ni jadi apa pula? Na ni jadi apa? Ibu ayah. Ramai ulang kaji, alhamdulillah, Masya Allah. Haji Ramli pun komen, nama tak tengok komen Haji Ramli, Masya Allah. Okey. Betul Ibu Saidah, maf'ul bihi. Cuma ibu ayah biasanya susunan fi'il, maf'ul bihi, fa'il ke? Biasanya lah. Ataupun fi'il, fa'il, baru maf'ul bihi. Mana yang awal? Mana yang dulu? Fi'il, fa'il, maf'ul bihi ke? Fi'il, maf'ul bihi, fa'il. Yang kedua kan? Jadi sekarang ni kita panggil apa? Sekarang ni kita panggil maf'ul bihi apa ni? Maf'ul bihi muqaddam. Sepatutnya maf'ul bihi duduk selepas fa'il, biasanya lah. Sekarang ni maf'ul bihi didepankan daripada fa'il, kita panggil maf'ul bihi muqaddam. Muqaddam yang didepankan. Okey, jelas ibu ayah semua ya, insya-Allah ya. Jadi ibu ayah, na ni dhamir jadi maf'ul bihi. Ibu ayah, maf'ul bihi apakah i'rab maf'ul bihi? Apakah dia i'rab maf'ul bihi?
Nasab, betul. Maf'ul bihi i'rabnya adalah nasab. Betul, masya-Allah ibu ayah, bagus. Maf'ul bihi i'rabnya adalah nasab. Sekejap ya. Okey. Maf'ul bihi i'rabnya nasab. Maka dhamir ni kita panggil dhamir apa ibu ayah? Dia nasabkan. Maka dhamir ni kita panggil dhamir apa? Dhamir apa ibu ayah? Dhamir marfu' ke, dhamir mansub ke, dhamir majrur ke, muttasil ke, munfasil. Bagus Ibu Maimunah, dhamir mansub muttasil. Bagus, betul. Dhamir mansub muttasil. Kenapa muttasil? Kerana dia bercantum dengan kalimah sebelumnya iaitu ja'a. Betul. Jadi ulang balik ibu ayah. Ulang balik ya. Qad bila masuk pada fi'il madhi, qad ni memberi mana apa tadi? Ibu ayah, qad masuk pada fi'il madhi, qad memberi mana apa? Ulang balik. Takkid, betul. Takkid ya, terjemahnya sesungguhnya. Ini memberi mana takkid ataupun taukid. Ja'a fi'il madhi. Manakah fa'il pada ja'a ibu ayah? Mana fa'ilnya? Fi'il mesti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Nazir, betul. Nazirul fa'ilnya. Maka ini fa'il apa ni? Fa'il muqaddam ke fa'il muakhar ni? Fa'il muqaddam ke fa'il muakhar ibu ayah? Fa'il muakhar. Ini fa'il muakhar, ini maf'ul bihi muqaddam. Jelas ya? Okey, habis. Jadi fakazzabna, okey, fakazzabna. Ibu ayah tengok ya. Fakazzabna. Tengok pada kazzabna tu. Dalam fi'il madhi, dalam bahasa Arab kita ada fi'il pertama sekali. Sekejap ya. Saya nak confirmkan balik. Okey. Kita ada fi'il kazaba, kazaba yakzibu, kazaba yakzibu, dan satu lagi kita ada fi'il kazzaba. Dengan sabdu ya. Kazzaba mudhari'nya yukazzibu. Yukazzibu. Okey. Boleh tengok ya. Kita ada fi'il kazzaba yakzibu, dan kita juga ada fi'il kazzaba yukazzibu. Center tak? Center ya, boleh ya. Okey. Jadi ibu ya, cuba tengok. Kalau fi'ilnya kazaba, mudhari'nya yakzibu macam ni, ibu ya, masdarnya, macam mana masdarnya? Kita kena tengok kamus ke ataupun ada kaedah sendiri. Kazaba yakzibu, 3 huruf sulasi mujarrad, maka masdarnya kena tengok kamus ke ataupun ada kaedah sendiri. Betul ibu saindah semua, ibu-ibu semua kena tengok kamus. Kita kena rujuk kamus baru tahu masdar sebenarnya macam mana. Okey. Tapi kalau kazzaba yukazzibu, ini bab fa'ala yufa'ilu, maka masdarnya kena tengok kamus ke ataupun ada kaedah sendiri. Untuk fa'ala yufa'ilu, maksudnya wazannya fa'ala yufa'ilu, maka masdarnya ada kaedah sendiri. Betul ibu ya, ada kaedah sendiri. Dia maka akan jadi fa'ala yufa'ilu taf'ilan, kazzaba yukazzibu takziban. Kalau kazaba yakzibu, kita tengok kamus. Kamus mungkin kizban lah. Kizban, masdarnya kizban. Okey, tak apa. Jadi sekarang ni, dalam ayat ni, kazabna daripada yang atas ke bawah? Satu ke dua? Satu ke dua? Kazabna, satu ke dua? Dua, betul. Jadi ibu ayah, kazaba saja. Kalau kazaba saja, terjemah kazaba adalah berdusta. Terjemah kazaba, berdusta. Tapi kalau kazzaba, mendustakan. Beza antara berdusta dengan mendustakan. Kalau berdusta maksudnya pelaku itu sendiri yang berdusta. Contoh saya kata Fir'aun menipu. Fir'aun berdusta. Siapa yang berdusta? Fir'aun yang berdusta. Tapi kalau kazzaba, Fir'aun mendustakan Nabi Musa. Maksudnya Fir'aun menganggap Nabi Musa sebagai dusta. Itu kazzaba, mendustakan. Tak saya ibu ayah, kita tengok bukti kemudian terjemah masing-masing. Ibu ayah tengok terjemah
Ibu ya, kazzabna mesti ada kami dan mesti ada mendustakan. Kami mendustakan. Bukan dusta saja tapi mesti ada imbuhan. Cuba tengok apa terjemah kazzabna. Nampak tak? Kami telah mendustakan. Ya? Kami mendustakan atau kami telah mendustakan kerana dia fi'il madhi. Okey, nampak ibu ya? Ibu ya, itu dah jelas ya. Kazzabna kat kotak mana? Kazzabna fi'il madhi kotak ini. Kotak yang ke-14. Ibu ya, minta seorang wakil tu tasrifkan ibu daripada kazzaba. Boleh tak? Seorang tasrifkan. Tak perlu sebut kotak. Sebut saja. Kazzaba sampai kazzabna. Siapa nak komen saya? Boleh tengok nota 14. Mustawa 1. Komen saya ibu siapa nak cepat rebut? Seorang je saya nak. Seorang saja. 5, 4, 3, 2, 1. Tak ada tak ada Okay, saya buat. Okey. Kazzaba. Kazzaba. Kazzabu. Tak apa ibu, tak apa ibu memenah. Allah mudahkan urusan ibu ya. Waalaikumsalam ibu. Kazzabat. Kotak keempat, kazzabat. Telah berdusta oleh dia seorang perempuan. Kotak kelima, kazzabata. Telah berdusta oleh mereka berdua perempuan. Kotak keenam, kazzabna. Telah berdusta oleh mereka ramai perempuan. Telah mendustakan oleh mereka ramai perempuan. Kazzabta. Telah mendustakan olehmu seorang lelaki. Kazzabtuma. Telah mendustakan oleh kamu berdua. Sampailah kazzabna. Pendek cerita lah ya. Sampai kazzabna. Telah mendustakan oleh kami. Jadi ibu ayah. Tapi ada fa pula sebelumnya. Ada fa. Apa kegunaan fa tu? Okey ibu ayah. Contoh kalau saya kata. Ja'a Zaidun wa Ahmad. Ja'a Zaidun wa Ahmadu. Telah datang oleh Zaid dan Ahmad. Okey ibu ayah, bila saya kata telah datang oleh Zaid dan Ahmad, ada tak tertentu siapa yang datang dulu? Saya kata telah datang oleh Zaid dan Ahmad. Ada tak saya tentukan siapa datang dulu? Tak. Maksudnya siapa-siapa pun kita boleh anggap datang dulu. Ahmad pun boleh datang dulu, Zaid pun boleh datang dulu, ataupun datang serentak sama-sama. Okey, kalau kita kata Ja'a Zaidun au Ahmadu. Apa yang kita boleh buat? Apa yang kita faham? Datang salah seorang. Telah datang oleh Zaid atau Ahmad datang salah seorang. Okey. Kalau saya kata Ja'a Zaidun summa Ahmad. Ja'a Zaidun summa Ahmadu. Telah datang oleh Zaid kemudian Ahmad. Siapa datang dulu ibu ayah? Confirm lah Zaid datang dulu baru Ahmad. Cuma Ahmad datang selepas Zaid tu ada tak jarak masa dia? Ahmad datang selepas Zaid. Ja'a Zaidun summa Ahmadu. Ahmad datang selepas Zaid, tapi ada tak jarak masa pendek ke lama ke? Ada tak? Dia mesti betul-betul sekejap ke ataupun lama sikit ke? Tak ada jarak kan? Boleh jadi dia sekejap, jurus selepas. Dia memang selepas percuma, dia memang selepas. Tapi dia tak semestinya betul-betul selepas. Sejam lepas tu, mungkin 2 jam lepas tu, dia tak semestinya. Tapi kalau kita kata Ja'a Zaidun fa Ahmad. Ja'a Zaidun fa Ahmad. Maksudnya Zaid datang, sejurus selepas itu Ahmad datang. Faham tak? Zaid datang, Ja'a Zaidun fa Ahmadu. Zaid datang, kemudian sejurus selepas Zaid datang, Ahmad pun datang. Faham sekarang ibu ayah kan? Faham tak? Jadi tujuan fa tu nak bagi tahu sejurus selepas, tak tunggu lama. Tapi memang benda tu berlaku selepas, tapi selepas tu tak tunggu lama. Apa nak bagi tahu kat sini? Ini bukan tafsir tapi nak terangkan huruf fa tu. Apa kenapa ada fa ni? Nak bagi tahu datang saja Rasul memberi peringatan, diorang tak nak fikir apa yang Rasul bagi tahu, tak nak ambil faedah langsung, tak nak dengar pun. Datang-datang terus kau halau. Datang-datang terus kena halau. Tak payah halau kau nak dakwah-dakwah aku ni, kau nampak parang ni. Pasal saya pernah kena dulu. Saya pun semua kesalahan saya lah, kesalahan saya kot, saya tak pandai buat dakwah kan. Jadi saya pergi ziarah dekat rumah tu, satu negeri lah, saya keluar 40 hari masa tu. Dia kata, okey kejap ya. Dia pun masuk dalam, dia keluar parang. Okey, kau nampak benda ni? Kau nampak baik kau balik sekarang. Ya Allah, saya pun senyum je lah. Dalam hati janganlah kau kejar. Kan?
Sampai surau, kita punya ketua jemaah pesan, tak apalah, kita maafkan, kita doa hidayah untuk dia. Itu je, kita belajar itu je. Orang tak terima dakwah kita doakan hidayah untuk dia. InsyaAllah ya. Ni iboyah yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi nampak tak apa tujuan fa kat situ? Fakazzabna. Lalu. Cuba tengok terjemah masing-masing. Ada tak lalu ataupun macam apa terjemahnya? Apa terjemah fakazzabna? Ada tak lalu ataupun maka? Maka. Di sini boyah maka ada lalu kan? Cantik. Lalu pun ada, maka pun ada. Saya lagi suka lalu. Kenapa? Lalu tu nampak memang sejurus selepas itu. Nampak ya? Okey. Jadi itu tujuan fa. Siapa baru tahu itu tujuan fa? Siapa baru tahu itu tujuan fa? Ataupun ini kita buat nausurah. Rasanya masa tafsir saya ada beritahu. Masa tafsir kalau ibu pernah salah. Masa tafsir saya ada beritahu hari itu. Ataupun tak beritahu, saya pun tak ingat. Rasanya dia beritahu tafsir ya. Siapa yang baru, alhamdulillah ibu-ibu ingat ya insya-Allah ya. Jadi fa tu tujuannya untuk memberi makna sejurus selepas itu. Maksudnya telah datang kepada kami pemberi peringatan, fakazzabna, lalu kami dustakan. Kami tak fikir pun, kami terus dustakan saja. Ini pengakuan mereka. Wa qulna tadilah qala tadi. Qala, qalu, qalat, qalata. Tengok dekat skrin, tengok saya tunjuk ibu ayat, tengok saya tunjuk. Qala, qalu, qalat, qalata, qulna, qulta, qultuma, qultum, qulti, qultuma, qultunna, qultu, qulna. Jadi wa qulna, dan kami telah berkata, kami kata, okey. Ma nazzalallahu min syai'in. Ma nazzala. Okey, ma nazzala. Buaya yang dirahmati Allah Ta'ala, kita tengok pada nazzala ya. Nazzala dengan sabdu pada zai. Nazzala mudhari'nya yunazzilu. Masdarnya tanzilan. Okey. Nazzala yunazzilu tanzilan. Okey, nazzala maksudnya telah menurunkan. Yunazzilu fi'il mudhari'nya, masdarnya tanzil. Jadi kalau kita jumpa tanzil dalam Quran, biasanya tanzil maksudnya turunnya Al-Quran lah. Okey, di sini tanzil di sini manazzala. Tidak menurunkan, bukan Quran lah kat sini, bukan Quran, kat sini lain. Di sini sesuatu. Allah Ta'ala tak ada turunkan Rasul pun. Mana ada Tuhan turunkan Rasul? Mana ada Tuhan turunkan pemberi peringatan? Macam itulah. Jadi nazzala fi'il madhi. Kita dah belajar riwayah dalam mustawa 1 untuk menafikan fi'il madhi kita gunakan apa? Huruf nafi apa? Biasanya, bukan mesti. Biasanya kalau kita nak menafikan fi'il madhi kita gunakan nafi apa ibu ya? Ma. Betul ibu Muslimah. Mim alif ma. Maka nazzala menurunkan. Ma nazzala tidak menurunkan. Okey. Tidak menurunkan oleh siapa? Ingat ibu ayah, fi'il mesti ada fa'il. Maka mana fa'il kepada ma nazzala? Fa'ilnya adalah kalimah Allah, lafaz jalalah. Ma nazzalallahu, tidaklah menurunkan oleh Allah min syai'in, dari sesuatu. Min syai'in, dari sebarang sesuatu apapun. Jadi ibu ayah nampak tak? Min tu huruf jar. Syai'in tu, ibu ayah ingat tak? Saya dah ada pesan pada ibu ayah. Saya dah pesan ketika mana kita belajar mustawa 1 hari tu. Ingat tak saya pesan? Saya bagi tahu lagi ya. Sekejap ya. Ketika mana kita belajar mustawa 1. Okay. Kita belajar mustawa 1. Saya cakap pada ibu ayah, bila ada huruf jar, masuk saja pada mana-mana isim mufrad macam ni, saya ajar masukkan alif lam dan huruf akhir tukar baris bawah kan. Ingat tak? Ini syarat paling atas saya kata masukkan alif lam, huruf akhir tukar baris bawah. Ingat tak ibu ayah? Saya ajar dulu mustawa 1. Ingat tak? Ingat kan? Tapi saya beritahu, ingat tak saya beritahu, ini paling asas. Ini paling asas. Kenapa? Kerana bila kita belajar mustawa 2,
Mustawa 2 kita belajar dalam nota 12. Okey. Dalam nota 12 mustawa 2, ingat tak saya tunjukkan? Rupanya yang kita belajar itu ini dia. Minal baiti, minal madrasati. Ini saja yang saya ajar paling asas mustawa 1 tu. Rupanya banyak lagi perbahasan lain untuk huruf jar dan selepas ni majrur. Nampak tak saya pergi kat sini? Minal baiti boleh, rupanya min baitin pun boleh. Minal madrasati dengan alif lam dan belakang huruf jar, belakang balik bawah pun boleh. Tanpa alif lam pun boleh. Nampak tak ibu ayah sekarang ni? Jadi min syai'in adalah contoh yang kita tak masukkan alif lam. Min syai'in, okey. Min syai'in tu majrur tapi kita tak payah masuk alif lam. Maksudnya di umum daripada sesuatu apa pun. Langsung maksudnya mereka menafikan dakwaan Rasul tu dikata mereka ahli neraka ni masa dekat dunia dulu, dia orang kata apa? Allah Ta'ala tak ada jerungkan apa-apa pun. Jadi sekarang ni dia orang nak mengaku apa yang orang cakap dulu ya. In antum illa fi dhalalin kabir. Okey ibu. In antum illa fi dhalalin kabir. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya kalau in terjemah apa ibu ayah? Biasanya in terjemah apa? Biasanya lah in terjemah apa yang kita biasa belajar? In. Apa terjemah ni ibu ayah? Biasanya in terjemah jika. InsyaAllah. Jika ataupun sekiranya. InsyaAllah sekiranya Allah Ta'ala berkehendak. InsyaAllah. Sekiranya Allah Ta'ala berkehendak. Tapi tengok. Kalau in, tengok selang satu ataupun dua kalimah selepasnya jumpa illa. Kalau kita jumpa in, dan selang satu ataupun dua kalimah ataupun beberapa kalimah selepasnya jumpa illa, maka in tu biasa makna nafi. Itu biasa akan memberi makna nafi. Jadi ibu tengok apa terjemah in sekarang, jika ke ataupun tidaklah. Jika ke tidak ataupun tiada. Cuba tengok terjemah masing-masing. Apa terjemah in kat situ? Tidak. Betul, tidaklah. Di sini in mesti terjemah nafi, iaitu tidak ataupun tidaklah. Jelas ya kenapa in terjemah nafi kat sini? Kerana ibu ayah jumpa selang satu dua kalimah jumpa illa. Okey, bagus. In antum, antum di sini, antum kamu semua macam biasalah antum, kamu semua, illa fi dhalalim mubin. Okey. Ya. Illa tu huruf istisna lah ya. Tapi kita tak bincang lah. Saya akan bincangkan lepas ni apa tujuan in dengan illa. Saya akan bincangkan apa tujuan in dengan illa. Tapi perbahasan illa kita tak bincangkan kerana berat. Berat pada ibu ayah nanti. Kita tak bincangkan illa ya. Fi dhalalin kabir. Fi dhalalin. Dhalal majrur pada fi. Nampak tak? Dhalalin kabirin. Dhalalin tu muzakkar. Kabir pun muzakkar. Dhalalin nakirah dengan tanwin. Kabirin pun nakirah dengan tanwin. Dhalalin mufrad. Kabirin pun mufrad. Dhalalin majrur. Kabirin pun majrur. Maka ibu yang kita dah belajar sebelum ni, agak-agak kabirin tu jadi apa pada dhalalin? Kabirin jadi apa pada dhalalin? Jadi dhalalin dia majrur. Betul, sifat kepada dhalal. Bagus, sifat kepada dhalalin. Betul, masya-Allah, bagus. Sifat kepada mausufnya ya. Okey. Ibu Sorita, takut ibu Sorita salah faham. Dia bukan mausuf, dia sifat kepada mausuf, bukan mausuf sifat. Mausuf sifat tu istilah. Mausuf tu dhalal, kabir tu sifat. Tapi saya tanya tadi kabir saja. Kabir itu sifat. Boleh ya? Okey. Takut ibu keliru nanti. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, last tengok. In antum illa. In antum illa. Tidaklah kamu melainkan. Okey. Tujuan nafi dengan dan isbat. Tujuan nafi dan isbat. Contoh ibu ayah, kalau satu orang mak dia ada 10 orang anak. Satu orang mak dia ada 10 orang anak, dan dia kumpulkan semua anaknya, lalu dia kata, mak ni tak ada anak melainkan kamu, wahai Along.
Ada 10 orang anak tapi dia kata mak ni tak ada anak melainkan kamu wahai Along. Jadi apa maksudnya? Maksudnya ibunya hanya iktiraf seorang saja anak ke ataupun semuanya termasuk dalam ayat tu. Maksudnya mak ni tak ada anak melainkan kau seorang saja Along. Jadi apa perasaan anak-anak lain? Terasa hati tak ibu ya? Pasal bila mak dia dah nafikan dan dia mengisbatkan, maka semua anak-anak lain akan rasa kami ni bukan anak mak ke? Terasa dalam hati, kami ni bukan anak mak ke? Mak kata, mak tak ada anak melainkan Along saja. Mesti terasa hati kerana mak telah menafikan yang lain semua. Mak telah menafikan yang lain dan mak telah menetapkan, mak telah menghadkan, kita panggil menghadkan. Hanya itu saja, nampak tak? Saya nak bagi tahu kat sini, boleh ada makna hanya. Ada makna hanya. Jadi, bila nafi dan ada isbat, nafi dan isbat, maka dia memberi makna hasar. Okey. Nafi campur isbat dia memberi makna hasar. Hasar tu apa benda ustaz? Okey, saya uji dengan ibu ya. Ya. Semuanya manual, minta maaf. Okey. Ada nafi tadi, in dah jadi nafi. Kemudian ada isbat ni menetapkan. Tidak ada melainkan, maksudnya dia dah tetapkan. Maka di situ ibu ya, dah jadi terhad tak? Terhad tak? Hanya itu saja. Jadi terhad tu hasar ni maksudnya terhad. Dah jadi terhad itu saja. Itu saja, tak ada yang lain. Jadi bila mak dia kata, mak ni tidak nafi. Mak ni tidak ada anak melainkan isbat. Mak ni tidak ada anak melainkan kau saja Alung. Daripada 10 orang anak, maksud kata hanya Alung saja anak dia, maka itu dah hasar. Telah menghadkan hanya seorang anak dia. Maka yang lain tu ternafi. Nampak tak ibu ya? Jadi apa contoh lain? La ilaha illallah. Ibu ya, la tu nafi kan? La pun huruf nafi betul ibu ya? La tu nafi juga kan? Illa isbat kan? Jadi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, maka dah telah menghadkan hanya Allah Ta'ala saja Tuhan. Nampak tak sekarang kepentingan nafi dan isbat? Ibu ya? Nampak tak? Kenapa kita sebut La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Kenapa kita sebut macam tu? Kerana itulah nafi dan isbat. La ilaha langsung tak ada Tuhan, illallah kecuali Allah. Kita nafikan, tak ada Tuhan langsung, tapi ada pengecualian, ada isbat, ada penegasan, ada kita menegaskan hanya satu saja Tuhan, iaitu Allah. Maka berlakunya hasar. Betul Ustazah Tapi campur isbat jadi hasar. Hasar ni maksudnya terhad itu saja. Maka sekarang ni boleh nampak tak apa maksud ni? In antum illa fi dhalalin kabir. Ketika mana Rasul-Rasul datang pada mereka, mereka kata in antum, tidaklah kamu semua ni wahai Rasul, illa kecuali fi dhalalin kabir, dalam kesesatan. Maksudnya mereka kata Rasul-Rasul tu 100% memang sesat. Tak ada ruang langsung mereka buka untuk Rasul-Rasul ni memberi penjelasan, membetulkan keadaan, tak ada. Mereka 100% mereka tuduh Rasul-Rasul ni sesat habis, sesat berat. Nampak tak ibu ya? Kegunaan in antum illa fi dhalalin kabir, kegunaan nafi isbat dalam ayat ni. Jadi sekarang ni ibu dah nampak tak betapa mereka ni menentang Rasul-Rasul tu? Nampak tak begitu dahsyatnya penentangan mereka kepada Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala dengan menggunakan nafi isbat ni. Jelas ibu yang semua insya-Allah ya. Maksudnya tidak ada pada Rasul ni melainkan penipu belaka pada diorang. Kamu semua ni yang wahai orang-orang yang mengaku Rasul, kamu semua ni tidak lain melainkan menipu saja. Kami takkan percaya pada kamu. Tapi diorang dah mati dan dicampak dalam neraka, baru nak mengaku apa yang diorang sebut semua tu adalah satu kesilapan diorang. Mereka mengaku bila dah dicampak dalam neraka Allah Ta'ala. Jadi ibu ayah, cerita sekarang ni ibu ayah belajar tafsir ke belajar Nahwu Sorof? Saya tanya ibu ayah. Sekarang kita belajar tafsir ke Nahwu Sorof ibu ayah? Sekarang kita belajar Nahwu Sorof. Tapi ibu ayah jawab dengan jujur, adakah Nahwu Sorof ni akan membantu kefahaman tafsir ibu ayah? Adakah Nahwu Sorof membantu kefahaman tafsir ibu ayah? Jadi ibu ayah, penting tak kita belajar tafsir mesti faham Nahwu Sorof ayat tu yang kita belajar? Paling kurang Nahwu Sorof
pada ayat yang kita belajar tu kita kena tahu no sorof dia. Sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Ibu ayah tak boleh baca terjemah dan anggap dah tahu tafsir. Salah, terlalu salah. Baca terjemah, beli buku terjemah ataupun beli buku tafsiran dan rasa, oh saya dah faham dah Ustaz tafsir ni. Salah. Saya cakap ni meremang bulu rumah saya, ibu ayah ya. Meremang bulu rumah saya ni cakap. Kerana ramai orang kita dah tertipu. Berasa bila dah baca Quran, betul baca terjemah dia, aku dah faham tafsir. Astagfirullahalazim. Itu yang berlaku ibu ayah. Jadi kalau kita tersilap sebelum ni, kita kembalilah ke pengajaran ibu ayah, belajar tafsir pun belajar, nahwu surah pun belajar. Saya dah buat kelas-kelas macam ni untuk bantu ibu ayah faham. Selagi mana masih mampu saya buat, Allah masih beri saya kekuatan untuk cakap semua ni, ibu ayah ikutilah pengajian. InsyaAllah ibu ayah ya. Bukan kerana saya, tapi kerana kita nak faham surat-surat cerita Allah Ta'ala itu insyaAllah. Kita maaf ibu ayah segala kekurangan saya, kita maaf sangat. Saya tak pandai mengajar, saya tak pandai sangat. Jadi apa yang saya mampu, apa yang saya sampaikan itu adalah apa yang Allah Ta'ala permudahkan untuk lidah saya cakap. Sampaikan insyaAllah ibu ayah ya. Saya minta ampun pada Allah, minta ampun pada ibu-ibu ayah semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ramai-ramai ibu ayah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr.